Sekarang kita masih lagi berada di dalam mood untuk beraya, terutama ini mungkin raya yang sangat istimewa, yang sangat berbeza, itu tidak boleh dinafikan, tetapi masih juga perlu diambil iktibar daripada segala yang berlaku ini. Jadi kita ingin bawakan kepada anda satu perkongsian berkenaan dengan iktibar raya PKPB, dan untuk itu kita bersama dengan secara panggilan video pada ketika ini bersama saya adalah Nur Suhada Zainal, pemaju platform aset digital. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya Nur Suhada. Selamat Hari Raya. Ya, terima kasih kerana sudi bersama kami pada pagi ini, pada pagi Isnin 1 Jun 2020. Nur Suhada, mungkin kita boleh jangkakan berkenaan dengan ini antara persoalannya lah. Sekarang ni raya ini sangat berbeza, sangat-sangat berbeza daripada tahun-tahun yang sebelum ini. Mungkin antara perbezaan yang boleh kita highlightkan terlebih dahulu, raya anda dan juga raya di sekeliling anda. Okay, pertama kali saya nak ucapkan terima kasih kerana menjemput saya untuk session pagi ini. Seperti yang kita tahu, tajuk hari ini adalah pengajaran raya PKPB. So, sebagai usahawan digital, saya rasa sebenarnya tahun ni raya kita ni sebenarnya dalam keadaan COVID-19 ni banyak perkara yang lebih baik yang boleh kita lakukan as compared to last year. Sebabnya kita pun ada banyak penjimatan, kita tak perlu pergi ke mana-mana, social distancing, dan juga dalam keadaan yang kita mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Maksudnya kalau ikutkan keadaan yang sekarang ni, dari segi sistem kewangan kita sendiri pun ada improvement. Yeah. Kita tak perlu nak buat open house, ataupun kita tak perlu nak membeli barang-barang raya yang meriah seperti tahun lepas lah. Betul. Dan sebelum ni mungkin ada juga barangan yang tak perlu, tapi apabila datang mood raya itu ianya menjadi satu keperluan bagi kita. Anda adalah salah seorang penggiat usahawan digital. Melihat kepada perbezaan ataupun sambutan dari sudut jualan di musim digital itu, namanya permintaan itu pasti sangat meningkat dan sekarang ini menjadi satu trend ataupun keperluan, kebiasaan baharu kepada ramai sekali orang untuk melakukan urus niaga secara digital. Mungkin antara perbezaannya pada tahun ini, perkembangannya? Seperti yang kita tahu, bila COVID-19 ni menyerang dunia secara global, sebenarnya dia bukan efek saja kepada Malaysia, malah seluruh dunia dalam keadaan norma baru. Yeah. Jadinya kebanyakannya orang akan pilih untuk melakukan bisnes digital. Dan juga dari segi penggunaan aset digital pun semakin meningkat kerana seperti yang kita tahu juga dalam keadaan COVID-19 ni, kita tak boleh ada physical contact with humans ataupun barang-barang yang kita pegang akan menyebabkan spread of the COVID-19 itu lebih cepat. Yeah. So dengan business digital implementation yang lebih laju ni menyebabkan orang mempermudahkan untuk urusan harian, dan juga dengan wujudnya aset digital ni memudahkan lagi untuk menghantar duit atau wang ke mana-mana negara yang untuk urusan harian ni sebenarnya. Dan apa sebenarnya yang perlu difikirkan terutamanya kepada usahawan digital kita, kepada mereka yang ingin melakukan urusan sebegini? Ini mungkin antara satu aspek untuk kita membuka mata kepada perusahaan secara digital ini. Moving forward, menuju ke masa hadapan, apa yang perlu disiapsiagakan kepada mereka yang ingin menceburi bidang sebegini? Macam kita tahu pun sekarang ni, Suruhanjaya Security Malaysia pun dah regulated certain platform untuk accept these digital asset, contohnya seperti Bitcoin, Ethereum. So sebenarnya kita dah kena moving forward dengan lebih cepat dalam keadaan social distancing, dengan keadaan pandemik ni. Maksudnya penggunaan digital asset tu lebih meluas. So sebenarnya digital asset ni bukan sahaja untuk menggunakan dari segi bisnes, tetapi dari sistem kewangan sendiri pun sebenarnya contohnya kalau kita nak macam pada bulan Ramadan hari tu kita banyak membuat sedekah secara online dan juga zakat online pun wujud kan. Dan hari raya ni pun kebanyakannya orang kita pun dah beri duit hari raya secara online. Ya, betul. So sebenarnya kita menggunakan satu medium digital ni, dan digital asset sebenarnya dia bersifat borderless, menyebabkan kita boleh hantar juga kewangan ataupun kita menghantar kita punya duit di luar negara. So kepada mereka yang di luar sana yang baru saja mempelajari sistem
digital asset ni ataupun penggunaan digital asset ni dalam norma baru ni, sebenarnya banyak lagi benda yang perlu dipelajari. Sebab kalau kita nampak dari segi sistem yang digunakan adalah teknologi blockchain. So, teknologi blockchain ni lebih telus dan mempermudahkan urusan harian. Macam kita tahu kan, kita pun sekarang ni mengikut SOP kerajaan yang di mana kita tak boleh berada dalam gathering yang besar, kena ada social distancing, tak boleh berada dalam event yang ramai orang. So dengan ini sebenarnya menyebabkan penggunaan secara digital tu lebih meluas. Dan kita pun sebenarnya mempermudahkan diri untuk menggunakan digital penggunaan dari segi untuk mengelakkan social contact bersama orang kata dalam keadaan sekarang ni lah dengan COVID-19. Ya, sangat menarik kerana anda memperkatakan mengenai pengurusan kewangan secara digital juga, aset secara digital melalui kewangan ini, dan juga menceritakan mengenai hari raya ini kita bagi duit raya secara digital kan. Adakah anda melihat ini sebagai satu kebiasaan yang akan menjadi ketetapan sehingga bila-bila di masa hadapan nanti? Ya, bila kita sebut perkataan norma baru ni, sebenarnya kita punya kehidupan akan berubah secara 360. Dan kita pun tahu kerajaan ada memberi bantuan dari segi one-off bantuan sara hidup, ada moratorium selama 6 months dan juga penggunaan peluang untuk menggunakan EPF akaun kedua. So dengan keadaan semua ni, maksudnya dia adalah walaupun kita dalam musibah tetapi ada satu peluang yang di mana untuk kita menggunakan kita punya kelebihan duit ekstra ataupun income yang kita ada ni untuk menguruskan kewangan jangka panjang. Yeah. So bagi saya kalau ikutkan mengenai digital asset ni, penggunaannya memang sangat sesuai dari segi dalam keadaan COVID-19 sekarang ni, which is yang kita tahu pun, saya ada baca satu artikel yang menyatakan bahawa fiat currency ni antara antara punca untuk spread this COVID-19 ni lebih cepat. Sebab daripada pegang duit tu dia transfer daripada one person to one another kan. So, sebenarnya menggunakan digital asset ni adalah menggunakan platform digital, dan bila kita berurusan pun adalah urusan digital. So, sebenarnya akan mengurangkan dan memberi solution dalam keadaan COVID-19 sebenarnya. Ya, so ada antara kebimbangan juga mungkin kerana ini adalah satu perkara yang sangat baru ataupun sebenarnya telah pun berada lama di pasaran, tetapi menjadi satu kebiasaan yang baharu kepada ramai sekali rakyat Malaysia terutamanya. Antara perkara yang perlu dibimbangkan ketika melakukan ataupun menceburi bidang aset digital ini, antara mereka yang masih baru, apa langkah-langkah yang perlu mereka ambil supaya sekurang-kurangnya mereka selamat untuk melakukan aset digital ini? Seperti yang kita tahu, kalau aset digital ni, platform yang digunakan daripada teknologi blockchain ni sebenarnya lebih telus dan lebih secure. Tetapi setiap mereka yang menggunakan platform yang dicipta melalui teknologi blockchain ni haruslah membuat due diligence, membuat research tersendiri, sebab setiap platform dia ada facilities ataupun servis yang tertentu yang dia keluarkan, yang dia berikan. So sebagai pengguna kita haruslah membuat research sendiri, memandangkan teknologi blockchain yang dapat mencipta cryptocurrency ataupun digital asset ni, penggunaannya kalau ikutkan secara nature ni dia adalah borderless. So mungkin betul juga macam yang saya cakap tadi, memang penggunaan ataupun awareness dari segi rakyat Malaysia ni masih lagi baru. Tetapi dia dijadikan sebagai satu solution, maknanya kita harus cepat dan lebihkan lagi education, improve lagi education kita, awareness kita, supaya kita dapat menggunakan lebih cepat, lebih telus, dan kita boleh memahami bagaimana cara menggunakan aset digital dengan lebih baik. Kalau ada medium-medium yang anda ingin kongsikan, di mana untuk mendapatkan info lanjut bagaimana ingin mencari anda, Nur Suhada Zainal? Okey, kalau di Facebook boleh follow @CEO DDK Official, ataupun fanpage DDCoin_official untuk mengetahui lebih lanjut, dan juga ada di situ boleh dapatkan macam-macam info berkenaan aset digital,
financial technology ataupun blockchain development. Di situ ada banyak cara untuk kita belajar ataupun cara untuk kita menggunakan platform-platform digital dalam penggunaan harian. Dan ini pastinya satu lagi iktibar daripada Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat ini, termasuklah daripada apa saja yang melanda dunia kini, pandemik COVID-19. Nursuhada Zainal, terima kasih banyak akan sudi bersama dengan kami di pagi Syawal ke-9 ini. Selamat Hari Raya, masih lagi belum terlambat untuk kita ucapkan Selamat juga. Hari Raya. Ya, terima kasih. Stay at home. Ya, betul. Terima kasih banyak Nursuhada Zainal, pemaju platform aset digital yang telah pun berkongsi. Ini mungkin antara norma baru dan juga bakal menjadi kebiasaan dan juga ketetapan kepada seluruh rakyat Malaysia dan juga penduduk dunia terutamanya. Okey.